Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan masuk kepada unit 7 iaitu kecergasan fizikal. Kecergasan fizikal terbahagi kepada dua iaitu kecergasan berdasarkan kesihatan dan yang kedua kecergasan berdasarkan motor. Hari ini kita akan memberi fokus kepada komponen kecergasan berdasarkan kesihatan. Komponen kecergasan berdasarkan kesihatan terbahagi kepada 4. Yang pertama, kapasiti aerobik. Yang kedua, kelenturan. Yang ketiga, daya tahan otot. Dan yang keempat, kekuatan otot. Hari ini kita akan memberi fokus kepada aspek kelenturan dalam komponen kecergasan berdasarkan kesihatan. Apa itu kelenturan? Kelenturan bermaksud keupayaan otot, tendon dan ligamen untuk membenarkan sendi anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimum. Di sini cikgu ada paparkan satu gambar yang menunjukkan otot-otot yang terdapat pada tubuh badan manusia. Okey. Yang berjalur dan melekat pada tulang ini dipanggil sebagai otot rangka. Otot yang panjang akan mengucuk dan dengan cepat dan boleh dikawal. Okey, contoh-contoh otot yang terdapat pada tubuh badan manusia adalah seperti trapezius, deltoid, pectoralis major, triceps, biceps dan latissimus dorsi. Okey, apa itu tendon? Tendon adalah sejenis tisu berfiber tidak kenyal yang sangat kuat dan berfungsi untuk menghubungkan antara tulang dan otot. Ligamen pula berfungsi sebagai menghubungkan antara tulang dengan tulang. Tendon dan ligamen ini lebih dikenali sebagai tisu penghubung atau pengantara. Tisu-tisu ini menghubungkan tisu dan organ-organ dengan melindunginya dan menyokongnya, tetapi tisu dan organ tersebut bebas bergerak antara satu sama lain. Jadi, kelenturan ini bermaksud keupayaan otot-otot yang cikgu tunjukkan tadi. Tendon dan ligamen mempunyai fungsi yang tersendiri untuk membenarkan sendi anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimum. Julat pergerakan adalah darjah pergerakan sendi. Hasil pergerakan itu boleh ditentukan oleh penguncupan dan pemanjangan tendon dan ligamen pada sendi. Secara umumnya, kelenturan ini merupakan kemampuan keanjalan otot-otot dan sendi-sendi dapat melakukan pergerakan yang kemas dalam julat pergerakan yang maksimum. Okay, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelenturan. Faktor yang pertama adalah struktur sendi, iaitu berbola dan soket sendi yang terdapat pada bahu dan pangkal paha adalah julat pergerakan yang baik. Yang kedua adalah umur, iaitu orang muda adalah lebih fleksibel berbanding orang yang lebih berusia. Yang ketiga pula adalah jantina, yang mana wanita lebih fleksibel daripada orang lelaki. Yang keempat adalah tisu penghubung seperti ligamen, tendon, sendi dan kulit juga membataskan julat pergerakan seseorang. Dan yang terakhir adalah latihan bebanan dengan pembatasan julat pergerakan juga boleh mengurangkan julat pergerakan. Oleh itu, seseorang individu boleh menghalang dari berlakunya kehilangan julat pergerakan dengan melakukan latihan fizikal yang menggunakan kedua-dua otot agonis dan antagonis serta latihan yang menggunakan julat pergerakan yang penuh. Seterusnya, apakah faedah memiliki kelenturan yang baik? Faedah yang pertama adalah kelenturan yang baik boleh mengurangkan risiko mendapat kecederaan. Hal ini kerana kelenturan boleh menghasilkan hipertrofi otot dan boleh menghalang dari berlakunya pengumpulan aksid laktik. Faedah yang kedua pula adalah mengurangkan sakit dan tidak selesa semasa melakukan kerja.
kerana ia juga boleh mengelakkan dari terjadinya kesakitan dan rasa kebas pada otot. Faedah yang ketiga adalah meningkatkan prestasi dalam sukan kerana kelenturan yang baik dapat mengelakkan daripada berlakunya kelesuan otot. Dan yang terakhir adalah mewujudkan rasa selamat dan selesa semasa melakukan aktiviti kerana dapat mengelakkan daripada berlakunya otot kejang serta memberikan postur dan keseimbangan badan serta dapat memulihkan otot dengan pantas. Okey, senaman atau aktiviti untuk fleksibiliti atau kelenturan ini juga boleh menggunakan konsep komponen FITT iaitu frekuensi, intensity, time dan juga type. Yang pertama adalah frekuensi iaitu kekerapan iaitu beberapa kerap dalam seminggu perlu otot direnggangkan. Intensity pula di mana sejauh mana otot perlu direnggangkan. Yang ketiga, masa iaitu berapa lama otot perlu direnggangkan. Dan yang terakhir adalah jenis latihan iaitu apakah jenis regangan yang sesuai untuk latihan. Cikgu ada tunjukkan gambaran untuk melakukan teknik regangan secara PNF. Teknik regangan PNF ini adalah sangat berkesan untuk meningkatkan fleksibiliti. Teknik regangan ini boleh dilakukan secara sendirian ataupun dengan bantuan rakan dan juga bantuan graviti. Okey, kesimpulannya hari ini kita telah mempelajari mengenai kelenturan yang bermaksud keupayaan sendi untuk bergerak melalui julat pergerakan tanpa menyebabkan kecederaan pada otot rangka dan sendi. Kita juga belajar mengenai faktor yang mempengaruhi kelenturan iaitu yang pertama struktur sendi, kedua umur, jantina, tisu penghubung dan juga latihan bebanan dengan pembatasan julat pergerakan. Kita juga mempelajari mengenai faedah memiliki kelenturan yang baik iaitu mengurangkan risiko mendapat kecederaan, mengurangkan rasa sakit dan tidak selesa semasa melakukan kerja, meningkatkan prestasi dalam sukan dan yang terakhir mewujudkan rasa selamat dan selesa semasa melakukan aktiviti. Okey, itu sahaja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.